ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab ayat yang ke-41, firman Allah: wahai sekalian orang beriman, ingatlah serta sebutlah nama Allah Ta'ala dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah sekalian kamu kepada Allah Ta'ala di waktu pagi dan di waktu petang. Huwallazi yusalli alaikum, dialah Allah Ta'ala yang maha melimpah rahmatnya ke atas kamu. Wa malaikatuhu, dan demikian juga para malaikatnya memohonkan kepadamu rahmat daripada Allah. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, supaya dengan rahmat Allah itu Allah akan keluarkan kamu daripada zulumat kegelapan, kerunsingan, resah, gelisah, gundah gulana, ila nur, kepada cahaya iman, taqwa, tenang, aman, makmur. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Ta'ala itu maha melimpah rahmatnya kepada orang yang beriman. Sidang jamaah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat ini ayat daripada suratul Ahzab, ayat 41, 42 dan 43. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kita ingatkan Allah, sebutlah Allah Ta'ala sebutan ingatan yang sebanyak-banyak. Allah juga perintahkan kita bertasbih kepadanya pagi petang jangan lupa bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala cuba menerangkan bahawa Allah lah yang melimpah-limpah rahmatnya. Sebab apa tuan-tuan rahmat Allah? Kerana dengan rahmat Allah ni lah kita boleh bangun pagi-pagi ni. Berapa ramai yang tak boleh bangun, berapa ramai yang tak bangun lagi. Inilah namanya rahmat. Apa dia rahmat? Inilah kasih sayang Allah pada kita. Dalam banyak-banyak manusia Allah pilih kita bangun. Tak sayang Allah dengan kita. Dengan rahmat Allah Ta'ala itulah kita boleh berdiri bayang. Berapa ramai orang yang tak boleh berdiri untuk Allah, tapi boleh berdiri untuk syaitan. Nak saya tunjukkan contoh orang pergi konsert rock, berdiri berapa jam. Tonton biasa pergi dulu berapa
Mak Haji pernah pergi konsert, mengangguk juga sikit-sikit, kan ngantuk. Orang di konsert rock tu berdiri bukan 10 minit. Tadi kita semayang ni saya ingat dalam 10 minit itu pun dah Allah dah rasa lenguh-lenguh kita. Tak apa, kita berdiri itu kerana Allah. Itu namanya Allah pilih kita berdiri untuknya, sayang Allah. Ada orang berdiri untuk syaitan. Sebab benda-benda maksiat ini yang hadir syaitan. Dia boleh berdiri sampai sejam, 2 jam. Konsert rock tu duduk soft depan semua kali tu. Mana ada soft belakang. Mau nak dekat dengan pentas, tangan begitu kan, goyang. Ni saya tak pergi, orang tak beritahu. Mana kita kena pergi benda-benda itu kan. Goyang tangan, we want rock you. Oh dahsyat dia. Itu pun dah habis lagu 2 jam diri dah habis lagu tu. Minta satu lagi, one more. Dia tu one more. Artis tu dah kata saya dah nak balik, one more. Minta lagi tu. Dia pun main lagu. Habis satu lagu lagi, one more. Kata penonton, nampak berdiri lama tu boleh. Tapi untuk Allah boleh one more. Untuk Allah Ta'ala itu cerita orang di konsert, one more. Kita dengar ceramah, ustaz tanya macam, ustaz, no more. Ingatkan one more. No more. Oh hebat. Allah Rabbi, itu namanya rahmat. Dengan rahmat Allah inilah Allah pilih kita boleh baca Quran, boleh berzikir. Itu namanya rahmat kasih sayang Allah. Dan dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala itu jugalah hadirin hadirat, kita lihat bagaimana sayangnya Allah pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang kita maklum, Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan Raja Namrud yang zalim itu, yang akhirnya kemuncaknya dihumbankan Nabi Ibrahim dalam api yang marak menyala. Api itu menyala 40 hari 40 malam. Dengan akal kita yang cetek ni, kita kata jangan 40 hari, 4 hari 4 jam pun boleh rentu. Tapi dengan rahmat Allah, Allah berfirman, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera atas Ibrahim. Tengok, itulah namanya rahmat. Sikit pun tak tersentuh api itu dengan Nabi Ibrahim. Itu nak faham rahmat Allah Ta'ala. Tapi nak dapat rahmat ni bagaimana? Nak dapat rahmat ni bagaimana? Rahmat ni duduknya di mana? Dan adakah tempat-tempat yang Allah Ta'ala tidak rahmat? Kerana selain Allah Ta'ala yang melimpah-limpah rahmatnya, di dalam suratul Ahzab ini Allah berfirman, wa malaikatuhu, Allah juga ada malaikat-malaikat yang membawa rahmat. Nak gambarkan pada kita, ada malaikat-malaikat yang datang bawa rahmat kasih sayang Allah pada manusia-manusia. Tetapi malaikat-malaikat ini ada ketika yang menjauhkan diri dari manusia. Sebab itulah dengan rahmat inilah kita tengok ada kita boleh buat sesuatu ibadat. Kaki masih boleh bergerak ke masjid, ke surau. Mulut ni boleh lagi membaca Quran, berzikir. Padahal hadirin hadrat berapa ramai dah orang kat luar tu sehari suntuk punyalah Allah tak rahmat dia. Sehari suntuk ni nak sebut nama Allah berat. Syukurlah pada Allah, ini rahmat kasih sayang Allah pada kita semua. Sebab itulah saya gambarkan tadi, dengan rahmat Allah itulah Allah tolong Nabi Ibrahim. Begitu juga yang berlaku pada Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar Firaun, sampai ke laut mati, depan laut, belakang Firaun. Akal kita kata mati dah hari itu, tapi dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah belah laut. Yang binasa bukan Nabi Musa, yang binasanya Firaun. Itu namanya rahmat kasih sayang Allah. Begitulah kita baca lagi dalam Quran dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Bagaimana Sayyidatina Maryam alaihi salam
Siti Maryam waktu duduk di mihrab itu dipelihara oleh Nabi Zakaria, datang makanan dari langit, al-manna was-salwa. Ini semuanya kita nak gambarkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu di pagi yang mulia ini yang saya nak ajak tuan-tuan dan saya berbincang ialah tentang malaikat rahmat itu. Bagaimanakah kita nak mendapatkan rahmat Allah ini, supaya dengan rahmat Allah Ta'ala ini hadirin hadirat, yang pertama semoga dengan rahmat Allah Ta'ala ini ringanlah tubuh kita beribadat, ringanlah mulut kita berzikir memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih bertasbih mentakdiskan Allah, bertakbir membesarkan Allah taala. Mudahlah telinga kita ni mendengar kalam-kalam Allah, nasihat-nasihat dari Allah. Mudahlah hati kita ni tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertamanya. Yang kita perlukan malaikat ini berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah limpahkan rahmat sentiasa. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila hadir malaikat rahmat ini, hadir berkeliling, pusing masuk ke rumah-rumah, tempat-tempat seseorang hamba yang beriman tadi, datang berziarah, bawa rahmat, bawa berkat. Yang keduanya, malaikat ini bila dia hadir, maka adalah pengawasan, penjagaan, pemeliharaan ke atas isi rumah. Datang malaikat, Allah berfirman, walillahi junudus samawati wal ard. Allah Ta'ala ini ada tentera di langit, ada tentera di bumi. Biarlah malaikat ini yang datang mengawas, menjaga rumah kita, jaga ahli keluarga kita, syarikat kita, kedai kita, semua premis kita, biar malaikat yang hadir jaga. Ini memang disebut dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kita sendiri pun supaya jangan lupa malaikat ni bersama kita. Maka jangan kita sebut bila duduk seorang-seorang, apa kita kata, saya rasa sunyi berseorangan. Jangan rasa sunyi. Sebenarnya bersama kita ni kan ada Allah, bersama kita ni kan ada malaikat. Jadi yang rasa kesunyian ni, kata para ulama, kerana dia belum lagi bersahabat dengan malaikat, dia belum lagi nak bertemankan Allah Ta'ala, maka yang meniupkan benda itu adalah syaitan. Batu kita kalau rasa sunyi, supaya tak rasa sunyi, rajin-rajinlah kita sebut nama Allah, subhanallah, bacalah Quran. Kita akan merasakan datangnya malaikat, datangnya dipanggil rahmat Allah Ta'ala. Itu yang kita kena ingat. Maka itulah saya ingat dulu masa belajar, bila sampai bab disunatkan iqamat sebelum azan, sebelum solat, sunat iqamat. Kita belajar kitab fiqh kan, sunat iqamat itu bukan saja bagi orang yang sembahyang berjamaah, tetapi juga sunat iqamat bagi orang yang sembahyang sendiri, seorang-seorang qamat. Coba kita bincang untuk apa qamat itu. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Kita ajak marilah bayang. Kita ajak siapa bayang kan, kita seorang-seorang ke rumah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Siapa yang kita ajak solat itu? Kata guru kami, jangan lupa bersama kita ni ada malaikat. Bersama kita ni ada jin. Kan itu kita bagi salam guna assalamualaikum, padahal sembahyang seorang-seorang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita niat bagi salam pada malaikat di kanan, malaikat di kiri, jin yang ada di kanan, jin yang ada di kiri. Karena itu kata guru saya lah, ni tuan-tuan tak terima pendapat ni tak apa, kata guru saya, maka kalau sembahyang seorang-seorang, setelah kita qamat, kita pun takbir, niat jadi imam. Macam sampai waladdallin, yang belakang sambung amin.
mau melompat juga kan. Itu kata guru kami lah, tak terima tak apa, cuma dalam hati saya ada kebenaran juga, ada betul juga kan. Sebab kita ingat selama ni kita seorang, kita lupa keliling kita ni malaikat, kita lupa ada malaikat-malaikat yang datang bawa rahmat Allah, yang menjaga rumah kita, yang mengawas keluarga kita. Karena itu sebelum tinggal rumah tu disuruh sebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah sebelum keluar rumah tu. Supaya kita tinggalkan rumah kita itu dikawal, dijaga oleh malaikat. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kalau nak masuk rumah macam apa? Kalau nak masuk rumah ke nak masuk kereta, dan terutama rumah besar, kereta besar ni, nikmat-nikmat yang banyak diajar dalam Al-Quran. Baca Masya Allah la quwwata illa billah. Ini ambil dalam surah Al-Kahfi. Batu kita kalau tengok rumah besar kan seronok kan. Tengok kereta pun besar seronok. Tengok bini besar pun seronok. Tengok semua besar-besar lah kebun kita, buah-buah menjadi besar. Jangan lupa sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Kalau tuan-tuan buka surah Al-Kahfi tu ada ceritanya kisah dua lelaki-lelaki yang Allah beri padanya kebun. Jadi seorang lelaki ni beriman, seorang ni kufur. Jadi yang kufur ni dia kata ana khairun minka malan wa waladan. Dia kata tengok aku punya harta lagi banyak, pengikut aku lagi ramai, anak-anak aku ramai. Dia bangga. Sebab Allah beri pada dia kebun yang cantik, hasil yang menjadi, sungai yang mengalir. Jadi dia bangga, dia rasa dia punya. Kata sahabat tadi, kalau kau masuk kebun kau, kenapa tak sebut Masya Allah? Ini semua kan daripada Allah, kurniaan Allah. La quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan Allah Ta'ala yang punya ni semua. Semua ni datang dari Allah Ta'ala. Itu supaya kita diingat. Bila kita ingat Allah, datanglah rahmat Allah, datanglah malaikat-malaikat tadi menjaga, memelihara kita dan keluarga kita, syarikat-syarikat kita semuanya. Kita minta pada Allah Ta'ala. Itu yang kedua, kelebihannya kalau malaikat-malaikat rahmat itu hadir. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kita akan mendapat doa para malaikat. Dalam suratul Ahzab tadi Allah berfirman, wa malaikatuhu huwallazi yusalli alaikum. Dialah Allah Ta'ala yang melimpah-limpah rahmatnya atas kamu, wa malaikatuhu, dan demikian juga malaikat-malaikat minta kepada Allah supaya Allah kurniakan kepada kamu rahmat. Pada siapa ni? Inilah yang kita nak bincang. Pada siapa? Antaranya kepada orang yang duduk menyebut-nyebut nama Allah. Dua orang yang duduk berzikir mengingati Allah, baca Quran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla. Tidak duduk suatu kaum dalam majlis yang menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala. Ingatkan Allah dalam majlis itu, dia baca Quran dalam majlis itu, dia berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa saja zikir yang dia sebut, dia ingatkan Allah. Sabda Nabi, illa hafadhumul malaikah. Tempat yang demikian itu datanglah malaikat-malaikat keliling mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tempat itulah Allah datangkan rahmat. Itu nak cerita rahmat tadi itu. Wa nazalat alaihimus sakinah. Tempat itu Allah datangkan ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Ta'ala menyebut-nyebut kepada para malaikat yang berada di sisinya. Allah bangga, Allah sebut pada malaikat.
Ini di mana ni? Majlis orang sebut nama Allah, majlis orang baca ayat-ayat suci Allah. Tentang malaikat rahmat ni tuan-tuan. Batu bila orang bergaduh kelahi bab wirid lepas mayang ni. Setengah ulama pakai hadis ni lah. Hadis tak berhimpun suatu kaum menyebut-nyebut nama Allah itu. Jadi lepas mayang tadi tuan-tuan menyebut nama Allah ke tuan-tuan nyanyi lagu Ramli Syarif? Kan sebut nama Allah lah, baca Fatihah, baca ayatul kursi. Cuma kita tak nafilah yang ulama berbeza pandangan. Pertama, nak buat seorang-seorang ke nak buat ramai-ramai. Yang kedua, ulama berbeza pendapat, nak buat perlahan-lahan ke nak buat kuat-kuat. Kita buat kuat, tak, dia kata tak ada dalil. Tapi setengah ulama seperti Al-Imam As-Subki kata boleh buat kuat dengan niat kita, dengan niat kita nak mengajar masyarakat kita. Jangan ingat masyarakat kita ni tuan-tuan semuanya okey dah. Saya jumpa dengan budak-budak muda yang umur 26 tahun, umur 27 tahun. Setengahnya tu ayat kursi pun tak hafal. Setengahnya tu zikir pun dia tak berapa nak lancar sangat. Kecuali kita dibuat ramai-ramai. Yalah, kita kalau buat seorang-seorang rasa macam tak berapa terbuat rasanya. Ada subhanallah walhamdulillah, slow bateri makin lemah bateri lah. Alhamdulillah, alhamdulillah, milah. Ini milah ini ingat kena. Ada Allah bar tengok gebar. Allah kita ni kena mengaku tak ada kekuatan kita ni kecuali berjamaah. Itulah. Samalah mayang tarawih tu pun. Kalau tak berjemaah agak jangankan kata 20, 8 pun belum tentu. Mana ustaz tahu, kita ada pengalaman, kita tahu. Berjemaah itulah tuan-tuan ni yang menguatkan kita ni ibadat. Jadi nak